Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Ajmal, Irfan, Zahra, awak berdua sihat? Jaga kesihatan, jangan banyak keluar rumah. Selalu basuh tangan, pakai mask, jaga diri elok-elok. Sebab sekarang musim COVID mudah berjangkit kan. Okey, jadi kita dah cuti 2 minggu. Okey, minggu ni sambung belajar unit 8 Pendidikan Islam. Tajuk beriman kepada malaikat. Okey, ini Ustazah tunjuk buku teks, muka surat 41. Okey, tengok perbualan di antara dua orang kawan. Okey, ini tajuk bahagian akidah, kepercayaan. Okey, baca dan fikirkan. Tengok kawan dia cakap, Siti, adakah semua amalan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey, ni Siti cakap, adakah semua amalan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey, ni Siti jawab. Ini Nur tanya, dia tanya Siti. Ini Siti jawab, ya Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan untuk mencatat segala amalan kita. Okey. Jadi setiap amalan kita tu, setiap amalan perbuatan kita setiap hari, setiap saat Allah nampak dan ada malaikat yang mencatatnya. Jadi setiap amalan kita akan dihitung sama ada perlakuan kita tu akan dapat pahala, mendatangkan pahala ataupun mendatangkan dosa. Sekarang kita tak nampak seronok je kan. Buat sakit hati mak ayah, malas solat, malas nak mengaji. Padahal semua tu nanti akan mendatangkan pahala pada kita kalau kita buat. Tapi sebab pahala tu tak nampak, jadi kita jadi malas. Cuba kalau kita solat Zuhur, ada orang bagi 50 sebab solat Zuhur kan. Mesti kita akan sentiasa solat sebab kita nampak ganjaran tu. Tapi pahala dengan dosa ni lain. Bila kita buat, kita akan terima pahala ataupun dosa tu bila kita meninggal nanti, di hari kiamat nanti. Di hari kiamat bila Allah nampakkan semula apa yang kita buat kat atas dunia ni, Allah tunjuk balik. Macam kita tengok TV, apa yang kita dah buat sebelum ni. Kan Allah tunjuk balik semua apa yang kita buat dekat atas dunia ni. Bila kita di hari hisab nanti, hari pembalasan nanti. Jadi masa tu kita akan tengok, ya Allah ruginya aku. Kita akan menyesal, ya Allah ruginya dulu aku tak buat banyak pahala. Orang yang tak ada pahala dekat akhirat nanti, dia jadi orang yang muflis. Habis tak ada pahala dia. Jangan ingat kita kaya banyak duit dekat dunia, dekat akhirat nanti pun kita akan jadi kaya. Tak semestinya. Orang yang kaya ialah orang yang banyak pahala dekat akhirat nanti. Itu kan. Okey, jadi setiap amalan kita, setiap hari, setiap masa akan dicatat oleh malaikat. Malaikat pencatat. Banyak malaikat ni. Kita tak nampak dan banyak. Tapi yang wajib kita tahu, yang wajib kita hafal nama dia hanya 10 orang malaikat. Tapi malaikat tu ada banyak. Okey. Jadi apa beza malaikat dengan manusia? Okey. Dia ada malaikat, manusia.
dengan syaitan ataupun jin. Okey. Jadi manusia Allah ciptakan daripada tanah. Manusia juga Allah bagi dia nafsu. Nafsu ni selalu menyuruh kita buat kepada kejahatan. Tapi kita juga ada akal yang boleh fikir dan terima kebaikan, dan untuk akal tu juga kita boleh guna untuk melawan nafsu yang jahat tadi. Maksudnya kita boleh fikir guna akal kita, kalau benda tu jahat, tak baik, mendatangkan dosa, kita tinggalkan. Kalau benda tu baik, kita buat. Okey, tapi malaikat ni satu makhluk yang Allah cipta daripada nur, cahaya, dan malaikat ni dia hanya beribadat saja kepada Allah. Dia beribadat, dia tidak makan, tidak minum, dia bukan macam manusia. Dia hanya beribadat sahaja kepada Allah sepanjang masa. Beribadat sahaja. Dia tak ada buat benda lain, tak ada buat maksiat. Tapi kalau syaitan pula, syaitan ni dicipta daripada api. Syaitan ni kerja dia buat apa? Kerja dia untuk menyesatkan manusia, menyuruh manusia buat benda-benda yang mendatangkan dosa. Sebab apa syaitan buat macam tu? Sebab nanti dia nak manusia tu teman dia dekat neraka nanti bila mati. Jadi awak boleh pilih sama ada awak nak ikut syaitan ataupun nak ikut malaikat. Itulah orang kata nak jadi syaitan ke nak jadi malaikat kan. Jadi awak boleh pilih, sebab awak adalah manusia yang mempunyai akal fikiran, dan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah yang Allah muliakan adalah manusia. Laqad kana lakum fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah jadikan kamu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni adalah sebaik-baik kejadian Allah ciptakan kita. Allah kurniakan akal fikiran untuk berfikir. Di samping tu Allah bagi nafsu. Dan setiap amalan dan perbuatan kita tu akan dicatat, diberi ganjaran sama ada pahala ataupun dosa. Jadi kita perlu pandai menggunakan akal fikiran kita tu untuk melawan nafsu kita yang selalu menyuruh kita berbuat jahat, berbuat dosa. Okey. Jadi apa yang awak nak kena ingat, setiap amalan kita adalah dicatat. Akan dihitung pahala ataupun berdosa. Okey, jadi beriman kepada malaikat ni salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ada 6. Jadi beriman kepada malaikat ni merupakan rukun iman yang kedua. Selepas beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Okey. Jadi malaikat ada 10 malaikat yang wajib kita hafal namanya. Okey. Ini ulangan kan, awak pernah belajar dulu. Ada yang Ustazah share nasyid tu, awak boleh tengok balik. Okey. Jadi hari ni kita tengok 4 dulu malaikat dan tugasnya. Okey, tengok malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Okey, ni malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril ni? Malaikat Jibril tugasnya ialah menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul ataupun Nabi. Okey. Kita tahu kan Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni menerima wahyu daripada Allah untuk menyebarkan Islam. Siapa yang perantara di antara Allah
Dan Rasulullah tu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ni terima wahyu daripada Allah dan turun sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul dan Nabi. Okey, Nabi maksudnya Nabi selain Nabi Muhammad pun, contoh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud pun malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu daripada Allah. Okey. Okey, jadi yang kedua ialah Mikail. Okey, yang kedua ialah malaikat Mikail. Okey, malaikat Mikail ni tugasnya ialah menurunkan rezeki kepada semua makhluk Allah, semua. Sama ada manusia, haiwan. Okey. Jadi setiap rezeki yang kita terima hari ni, setiap hari, siapa yang menurunkannya adalah malaikat Mikail. Tapi rezeki itu daripada siapa? Daripada Allah. Cuma malaikat ni yang pengantara lah. Menurunkan rezeki kepada manusia. Mikail menurunkan rezeki. Jadi setiap rezeki kita tu semuanya daripada Allah. Sikit ke, banyak ke, kalau makan tu sedap ke tak sedap ke, jangan kutuk kalau tak sedap pun, sebab itu adalah rezeki daripada Allah. Jadi setiap rezeki tu kita perlu bersyukur, ucapkan Alhamdulillah. Kita perlu bersyukur atas setiap rezeki yang Allah kurniakan dan ucapkan Alhamdulillah. Jika kita bersyukur, nanti Allah akan tambahkan lagi rezeki kita pada lain hari. Okey, yang ketiga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Ridwan ni adalah malaikat penjaga pintu syurga. Jaga pintu syurga. Jadi pintu syurga, pintu neraka tu ada penjaganya. Jadi penjaga syurga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni muka dia sangat manis. Kita tengok pun sedap, tak takut. Kita tengok macam sedap mata memandang lah, tak takut. Muka dia manis kan, tak garang. Okey. Berbeza pula dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ni menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Muka dia garang, bengis, takut kita tengok. Sebab neraka ni adalah tempat tinggal orang-orang yang melakukan dosa semasa hidupnya. Kan? Yang banyak dosa jadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Okey? Jadi penjaga neraka ni muka dia garang, takut kita tengok, bengis. Jadi kalau tak nak jumpa malaikat yang muka macam ni, jadi awak kena berusahalah supaya awak akan dapat tinggal di syurga nanti. Macam mana caranya? Caranya dengan menjaga perbuatan awak, tutur kata, buat apa yang Allah suruh, solat jangan tinggal, puasa Ramadan hari tu puasa betul-betul, belajar mengaji, buat perkara-perkara sunat, contohnya sedekah ke apa ke. Itu perkara sunat tu dia akan membantu awak menambahkan pahala dan membantu pahala-pahala amalan wajib yang kurang. Contoh sembahyang kita sikit markah, kita buat perkara-perkara sunat, dia akan membantu memperbanyakkan markah. Pahala lah markah tu, itu contoh Ustazah buat. Okey. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang rukun iman yang kedua. Dan ada 10, iaitu beriman kepada malaikat, dan ada 10 orang malaikat yang awak wajib tahu nama dia.
Dan tugasnya pun kalau boleh perlu tahu juga. Okey, jadi cukup hari ni kita belajar dulu 4 orang malaikat. Jadi lepas ni awak boleh buat latihan yang Ustazah bagi. Nanti Ustazah screenshot dalam grup. Okey, cukup untuk hari ni. Terima kasih kerana mendengar. Nanti jangan lupa jawab soalan modul yang Ustazah beri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.